Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton, terutama sekali kepada adik-adik dan juga para guru serta semualah yang sedang menonton rancangan Sembang STEM kita pada hari ini, yang mana seperti anda semua ketahui, mungkin sebahagian daripada adik-adik dan cikgu-cikgu ada yang telah biasa mengikuti rancangan Sembang STEM ini yang kita adakan sekali setiap bulan. Okey, dan tahun ini adalah yang pertama kali kita adakan tahun 2022. Okey, program Sembang STEM merupakan program bual bicara yang kita membawakan panelis ke rancangan kita ni untuk membicarakan apakah dia ataupun apakah latar belakang dan peluang yang menanti adik-adik semua dalam industri yang terbabit ataupun industri yang kita bicarakan pada topik Sembang STEM yang pada kali ini. Baik, jadi pada hari ini bersama-sama dengan saya satu panelis yang mana sesuai dengan tajuk yang telah kita tetapkan pada hari pertama ataupun rancangan yang pertama untuk tahun 2022 ini. Okey, iaitu tajuknya Revolusi Tanpa Kod. Apakah dia? Kita akan kupas sebentar lagi. Jadi baik, bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah panelis daripada orang KL juga. Okey, saya kira dia orang KL lah. Kita akan kupas sebentar lagi dari manakah asalnya, bagaimanakah dia menyertai ataupun bagaimanakah dia menjadi pemain dalam industri yang kita bicarakan pada hari ini. Okey, jadi untuk itu saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini adalah Encik Fitri daripada Fix Collab. Apa khabar Encik Fitri? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihat ya Encik Fitri? Saya untuk makluman adik-adik dan cikgu-cikgu semua serta para penonton, ini kali pertama saya berjumpa dengan Cik Fitri pada hari ini. Okey, dan seperti biasalah kita nak kupas apakah yang menarik tentang industri ataupun bidang yang telah diceburi oleh Encik Fitri kita ni. Saya difahamkan Cik Fitri ini sebenarnya merupakan salah seorang pemilik lah kepada syarikat yang saya sebutkan tadi, iaitu Fix Collab, yang menjalankan bisnes tertentu. Apakah dia? Kita akan kupas sebentar lagi. Baik, Cik Fitri, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fitri atas kesudian menyertai ataupun bertandang ke event kita ni lah, ataupun program kita dalam Sembang STEM kita ni, program bual bicara. Saya nak maklumkan sekali lagi pada Cik Fitri yang program kita ni merupakan program sekali setiap bulan. Okay, yang kita fokuskan untuk memberi pendedahan kepada adik-adik kita, juga pada cikgu-cikgu, tapi terutama sekali adik-adik kita ni lah, tentang apakah dia peluang yang menanti mereka setelah mereka menghabiskan pembelajaran di sekolah nanti. Dan bagaimanakah panelis yang kita bawa ni, especially pada hari ini Cik Fitri, bagaimanakah Cik Fitri boleh memberikan pendedahan ataupun penerangan pada mereka apakah laluan yang boleh dilalui sehingga mereka dapat sekurang-kurangnya menjadi seperti Cik Fitri, ataupun mungkin menjadi salah seorang daripada staff ke akan datang nanti. Siapa tahu kan. Okey, baik Cik Fitri. Seperti yang saya katakan tadi, ini pertama kali lah saya berjumpa dengan Cik Fitri. Saya rasa kita ada baiknya kita kupas sedikit tentang latar belakang, dari mana orangnya, ofisnya di mana dan sebagainya. Silakan Cik Fitri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Nama diberi Muhammad Fitri Arsyad bin Joroji. Kalau dengan nama belakang tu dah start bertanya, dari manakah asal orang ni? So, dipendekkan cerita, saya lahir di Sarawak. Ayah ibu adalah orang Sarawak, tapi hidup saya sebagai nomad. Saya dah banyak kali pindah. Saya ada lebih daripada 6 buah sekolah. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, dan sekarang saya menetap di Kuala Lumpur lah. Mak ayah pun menetap sini, kita dah lama duduk sini. Kira family semua di sini lah. Betul. Okey, baik. Jadi Cik Fitri ni anak yang keberapa dalam family? Saya merupakan anak yang kedua. Anak yang rebellious katanya. Samalah kita. Okey, jadi kiranya tadi Cik Fitri merupakan orang daripada Sarawak. Sekarang ni dah berhijrah, family semua sekali di KL. Macam mana dengan persekolahan? Tadi Cik Fitri sebutkan ada 6 sekolah sebelum ni. Jadi kita nak tahu di manakah sekolahnya. Mungkin ada sebahagian penonton adik-adik kita ni yang datang daripada sekolah yang sama, kan? So,
Saya mula asalnya tadika. Okay, tadika waktu tu ayah saya bekerja di Miri, Sarawak. So saya tadika dekat situ. Lepas tu darjah 1 saya pindah ke Kuala Lumpur dekat Ampang, dekat Taman Nirwana. Siapa yang tahu dekat Cepaka tu, sekolah Taman Nirwana. Darjah 4 saya pindah ke sekolah saya pindah ke Sarawak balik. Lepas tu saya pindah ke KL balik. Lepas saya pindah ke Sarawak. Dan dipendekkan cerita, Form 5 saya pindah ke KL balik. So saya, kenapa? Disebabkan ayah saya dia kerja dengan syarikat minyak. So tempat dia berdasarkan dekat mana, betul, dekat mana dia bekerja. Dan saya pun, ya, saya membesar banyak kawan, saya membesar banyak sekolah, saya membesar banyak rumah. Dan itulah saya punya cerita. Tapi rasanya bila bertukar-tukar sekolah ni, adakah tu satu perkara yang membantu dalam social skill dan sebagainya? Apa pandangan Cik Fitri sendiri? Dia ada dia punya kebaikan dan keburukan. Saya tengok dari segi, saya tak nak cerita keburukannya lah. Saya nak dari segi kebaikannya sebab saya berpeluang untuk diletakkan dalam pelbagai jenis sekolah. Saya pernah masuk sekolah agama, lepas tu saya pernah masuk sekolah orang panggil apa? Sekolah kluster. Lepas tu saya dibaling pula ke sekolah private. So kebaikan dia, kita dapat tengok pelbagai jenis culture. Saya bila kita jumpa, kita pergi ke satu aliran, kita nampak orang ni macam ni, cara pemikiran dia macam ni. Lepas tu bila kita pindah, memang pada mulanya ada sedikit culture shock lah. Tapi disebabkan saya dah pindah banyak, so saya jenis yang okey, faham macam ni cara orang sini boleh adapt. Tapi dekat situ keburukannya dia adalah kita tak tahu, identiti tu sentiasa berubah. Identiti kita sentiasa berubah. Macam sekejap kita rasa kita orang macam ni, tapi disebabkan kita punya persekitaran kita macam ni, kita berfikir macam ni. Bila kita masuk ke sekitaran baru, kebaikan dia adalah kita dapat tahu benda baru, tapi identiti kita pun mula berubah daripada situ. Tapi tu, adakah tu satu cabaran pada Cik Fitri? Tu kena tanya ayah saya. Sebab kita orang adik-beradik, saya nampak yang family ayah dan mak saya, dia sedikit bereksperimen dengan kita orang. Di mana saya punya jenis persekolahan saya adalah lain dengan adik saya. Abang saya pula lain. So kita orang adik-beradik, nak kata lalui sekolah yang sama tak? Kita orang semua lain-lain sekolah. Okey, apa dia lain itu? Mungkin boleh beri contoh sedikit. So macam adik saya, dia membesar memang full dalam sekolah agama. So dia ambil ilmu-ilmu tasawuf, semua benda. Dan saya pula diletakkan ke dalam aliran yang lebih international, di mana kebanyakan dia punya topik-topik tu adalah topik-topik international, ekonomi negara, luar negara, semua benda. Abang saya pula adalah sekolah sains. Lepas tu adik saya yang paling muda sekarang ni, dia sekolah biasa. sekolah SMK biasa. Jadi dekat sinilah nampaknya ada eksperimen lah. Jadi adik-beradiknya ada 4 orang 4 orang. So ada 4 sampel of eksperimen yang berlaku dalam family ni. Tapi saya rasa itu satu yang menarik lah untuk diketahui, dan saya rasa mungkin satu pengalaman yang menarik juga untuk Cik Fitri, sebab daripada situ juga mungkin adik-beradik ada berbeza-beza pandangan kan, sebab sekolahnya pun berbeza. Okey, baik. Jadi kita dah kupas tentang sekolahnya. Okey, mungkin boleh ceritakan salah satu sekolah yang di KL ke ataupun di Sarawak ke? Satu sekolah yang saya spend quite masa yang panjang, 3 tahun. Panjang. 3 tahun. Itu paling lama tu. Iaitu College Tun Datu Tuanku Haji Bujang, dekat Miri, Sarawak. Dia merupakan salah satu sekolah premier katanya lah. Yang dekat situ saya kenal team member saya yang ada sekarang ni. Semua daripada kawan-kawan jugalah. 2 orang daripada dia orang adalah kawan daripada sekolah tu. So dekat situ, ya, saya daripada Form 1 sampai Form 4 dekat situ. 4 tahun, bukan 3 tahun. Dan dekat situ saya belajar banyak benda lah. Saya belajar
So aliran sains, saya ambil aliran sains tapi saya tak suka sains. Ada beberapa benda yang saya lalui dekat sekolah tu yang saya rasa okey, ada sebab kenapa benda ni berlaku kat sini. Okey, baik. Jadi kita dah dengar tentang sekolahnya di mana, pertukaran eksperimen dan sebagainya lah kan. Okey. Sekarang ni kita nak tahu universitinya pula ataupun apakah pembelajaran yang seterusnya selepas bersekolah, ke manakah Cik Fitri selepas itu? So disebabkan saya ni membesar sebanyak sangat pindah. So bila saya nak pilih universiti, saya tak seperti orang lain. Orang lain semua ada macam dah ada nak masuk universiti ni. Bagi saya, mana yang bagi offer saya ambil. So apa yang berlaku lepas SPM, seperti orang lain saya apply UPU. Walaupun time tu saya masuk sekolah private, orang yang macam kenapa nak ambil UPU, kenapa tak masuk private. Tapi mak suruh ambil UPU, okay, apply untuk UPU. Lepas tu dalam masa yang sama saya juga apply kepada beberapa universiti lah. Salah satunya adalah University of Nottingham, Semenyih, dekat Semenyih. Dan dipendekkan cerita, saya juga ada apply MMU. So waktu saya SPM, bila saya masuk aliran sekolah private ni, suatu culture shock yang berlaku. Saya mula kawan-kawan saya adalah orang-orang yang dalam bisnes. Ayah dia ada bisnes, ayah dia businessman lah, dipendekkan cerita. And daripada situ saya nampak macam saya berminat. Sebab saya tengok kawan-kawan saya ni, anak-anak businessman ni, bukan semua, tapi kebanyakannya dia lebih confident, dia macam pandai bercakap, dia pandai bawa diri dia. So saya pun jadi tertarik nak tahu kenapa bisnes ni. So daripada situ pun saya macam, okay lah, ambil bisnes lah. So saya apply dekat Multimedia University juga, dekat Shah Alam. Tu saya punya first choice. Sebab time tu kawan macam, jom lah kita apply. Saya search pun MMU macam best je. Pergilah MMU. Isi surat semua. Tapi offer letter tak sampai-sampai. Nottingham punya offer letter sampai dulu. And then time tu, mungkin baru 2-3 bulan lepas SPM, saya masuk guna forecast. Apa yang berlaku adalah saya pun, okey lah, ambil lah Nottingham daripada duduk rumah tak buat apa-apa. So saya pun join pre-university dekat University of Nottingham. Based on prinsip first come first serve university tadi tu. So Nottingham. First come first serve. Sampai hari ni MMU punya offer letter tak sampai. Saya pun tak tahu kenapa. Nottingham saya apply online. Saya tak jumpa. MMU saya siap datang, sign surat semua, isi borang semua, tak dapat. So daripada situ saya, okey lah, masuklah Nottingham. And then bila saya masuk Nottingham, UPU keluar. Saya dapat offer dekat Universiti Sultan Zainal kat Terengganu, Uniza, Terengganu. Tapi time tu saya dah ada kawan dekat Nottingham. Lepas tu saya tak apalah. Daripada situ, daripada pre-U yang asalnya tak ada niat pun dekat Nottingham ni, sampai habis degree dekat situ pada tahun 2017 yang saya graduate. Okey, baik. Jadi kita dah tahu Cik Fitri daripada sekolah seterusnya ke universiti, which is di Nottingham. Dekat saja, namanya Nottingham tapi dia dekat je, cawangannya dia di Semenyih kan. Okey. Tapi sebelum kita berehatlah, saya nak tahu sedikit, apakah boleh dikatakan pencapaian terbaik dekat universiti sendiri? Universiti. Saya dekat universiti, nak kata orang yang berjaya dari segi akademik, tidak. Sebabkan saya membesar jadi mak ayah saya eksperimen. So dekat situ saya pun jenis yang selalu tuition semua. So bila saya masuk universiti, saya rasa seolah-olah saya dapat finally freedom yang selama ni tak perlu follow kan, eksperimen punya step. Dari segi akademik tak ada apa nak dibanggakan. Lepas ala kadar je. Tapi dari segi kurikulum, saya rasa antara charity yang saya banyak buat adalah saya banyak buat raise fund dekat untuk universiti saya. Saya berjaya kumpulkan dana, saya berjaya buat orang panggil charity drive, semua benda dekat universiti. So dari segi universiti, dari segi pencapaian dia, saya berjaya raise fund dalam amount yang paling banyak dalam universiti itulah. So saya rasa mungkin ni pencapaian universiti itu menjadi rentetan kepada seterusnya kepada bisnes yang pertama sekali yang dibuka oleh Cik Fitri. Yang tu kita akan kupas selepas
kita berehat ini. Jadi untuk tu selesai slot yang pertama dan kita kembali lagi selepas ini. Berehat sebentar. In the number 67.3, the digit 7 is in the tens place. True or false? How many legs do 6 grasshoppers have? 2 hours before midnight is 2 p.m. True or false? 65 and 310 is equal to 393, 955, 978 is an even number. 56 days is equal to. How many legs do 9 spiders have? What sort of triangle is this? The angle in the figure is greater than 25 degrees. Baik, bertemu lagi kita dalam rancangan Sembang STEM. Rancangan Bual Bicara yang diadakan pada setiap bulan, sekali setiap bulan untuk tontonan adik-adik kita dan juga cikgu-cikgu yang berada di alam persekolahan, di mana program ini akan memberi inspirasi kepada anda semua untuk meneruskan lagi pembelajaran anda ke peringkat yang lebih tinggi, dan daripada sinilah program ini anda mendapatkan inspirasi dan juga panduan bagaimana untuk selepas sekolah nanti ke manakah arah yang ingin dituju. Baik, seperti yang saya dah maklumkan di awal tadi, selalunya program ni kita buat di studio. Kali ni pendekatan kita sedikit berbeza. Kita berada di satu kafe, yang mana kita punya tempat ini pun ditaja khas oleh kafe CDC Cafe yang berada di Tamarin Square, Cyberjaya. Okey, kalau lihat kat sini pemandangan ataupun background saya ni menariklah untuk kita buatkan program yang bual bicara seperti ni. Okay, dan saya harapkan penulis kita rasa santai sedikit. Nama pun program Sembang STEM kan. Okey, baik. Jadi untuk saya meneruskan slot yang kedua ini, kita punya perbincangan akan lebih kepada apakah gambaran keseluruhan tentang industri ini. Jadi dekat sini adik-adik boleh dapatkan apakah haluan selepas ini, bagaimanakah expectation yang adik-adik boleh gambarkan untuk masuk ke industri ini. Tapi kita nak juga dengar apakah kisah perjalanan selepas daripada universiti Cik Fitri kita ni tadi, bagaimana dia memulakan bisnes yang pertama dia daripada pencapaian yang terbaik di universiti tadi tu, sehinggalah sekarang ni dia ada satu lagi company yang baru. Itu satu, saya rasa satu perjalanan yang cukup menarik untuk dikongsikan. Baik, jadi untuk kita mulakanlah slot yang kedua ni, Cik Fitri. Saya dah bertanya awal tadi ataupun kita dah kupas sedikit berkenaan dengan apakah pencapaian yang mana Cik Fitri juga dah bagi tahu berjaya raise fund di universiti, which is University of Nottingham, Malaysia kan, yang berada di Semenyih. Dan saya rasa daripada situ juga adalah mungkin titik tolak lah yang mana bisnes pertama tu dimulakan. Mungkin Cik Fitri boleh kongsikan, sebab di awal tadi kita ada berbicara sikit lah kan, sebelum kepada Fix Collab ni ada satu lagi yang tengah bisnes yang sedang sustain by itself sekarang ni kan, tengah run tengah automate. Apakah dia perjalanan permulaan itu dan sehingga sekarang ni apakah pencapaian yang telah dicapai dalam perniagaan ini? Silakan.
kat mana kita nak mula ni? Okay. So, sedikit background tentang bidang yang saya ambil adalah saya ambil bidang international business. Tak ada kena-mengena dengan apa benda yang saya buat sekarang. Yes, betul. Sekarang saya run satu business. Tapi business ni adalah dalam bidang yang saya sendiri tak ada niat pun nak join. So, sedikit background adalah syarikat yang saya ada sekarang adalah dalam bidang IT. Okay? Tapi saya ambil course dalam bidang business. Macam mana business tu boleh terciduk kepada IT? Ini cerita dia. So, waktu saya dekat Nottingham, dia ada satu program. Program tu nama dia program transfer. Maksudnya kalau pencapaian pre-university tu baik, kita berpeluang untuk sambung ke London. Sambung dekat UK. Nottingham, UK, bukan London. So, saya nampak tu sebagai satu peluang untuk saya keluar daripada Semenyih. Keluar daripada semenyih. So, apa yang berlaku, saya betul-betul push untuk saya punya pre-U, and then dia punya kelayakan time tu dia akan ambil 4 orang daripada satu kelas tu. Dan kelas saya tu ada 21 orang. So saya kena betul-betul jadi top 4 untuk dapat peluang untuk sambung di UK. Dipendekkan cerita, alhamdulillah saya dapat nombor 4. Dan time tu saya pun dah excited, dah siap pilih mana rumah nak duduk semua dekat Nottingham UK tu, kawan dah ada dekat sana. Tiba-tiba ayah cakap, kau tak boleh pergi. Cuba bayangkan, sebagai seorang student kita memang nak overseas. Memang. Sebab kalau dapat pergi overseas kira satu pencapaian yang boleh dibanggakan lah. Okay? Tak berlaku. Disebabkan waktu tu keadaan ekonomi Malaysia dia agak merisaukan. Tahun-tahun bila tu? Tahun saya 2013-2014. Dia nak cakap gawat ekonomi tak ada juga, tapi waktu tu kadar pertukaran mata wang Malaysia dengan UK, 1 pound adalah hampir RM7. Sekarang 1 pound hampir RM6. So, apa yang berlaku adalah sebagai seorang orang Malaysia, kita tahu yang sekarang dia jadi lebih mahal untuk kita hidup kat sana. So, disebabkan sebab tu ayah cakap tak boleh. Saya takkan. So, apa yang berlaku, saya pun merajuk. And then sebab dia punya niat tu memang nak pergi UK. So bila dah merajuk tu, saya decide okay lah, memandangkan saya dah stuck dekat semenyih ni, jom kita buat sesuatu. So saya pun dipendekkan cerita, waktu tu saya terdetik nak join satu internship. Saya join satu internship untuk startup ni. Dekat situ saya belajar menjual secara face to face. Saya ditugaskan, dia merupakan satu startup software. Dia ada satu servis yang boleh digunakan dari segi perisian ni. Dan tugas saya adalah untuk pergi ke kedai, pergi ke kafe, jumpa siapa kafe punya pemilik dia dan try jual perisian ni, langganan untuk dapatkan perisian ni. Benda tu merupakan salah satu turning point dalam hidup saya lah. Dekat situ saya belajar macam mana nak menjual, macam mana nak jumpa orang kita tahu. Memang pada mulanya kita rasa macam takut. Saya boleh ingat lagi hari pertama tu, dia ambil saya 2 jam saya jalan depan kafe tu sebelum saya decide untuk masuk dalam kedai tu. Saya duduk dekat luar, saya fikir, semua dalam kepala. And then lepas, yang peliknya, lepas saya bercakap dengan orang, saya rasa macam sebenarnya tak susah pun nak bercakap dengan orang. Bukan nak menjual, just bercakap. And daripada situ 3 bulan saya bersama waktu internship tu, saya belajar yang sebenarnya menjual ni tak susah. Dan daripada situ bila saya balik ke universiti, menjual tu jadi benda yang saya buat secara sedar atau tidak. Saya akan tanya kawan saya, kalau untuk siapa yang tak tahu, Semenyih ni dekat area hujung-hujung Selangor. So waktu saya dekat universiti tak ada banyak kemudahan. Internet kita orang walaupun University of Nottingham tapi still guna kabel. So apa yang berlaku adalah saya akan pergi ke Tesco turun KL, beli LAN kabel and then jual. Jual LAN kabel? Jual kepada kawan-kawan yang dalam dorm sebab dia orang kena connect LAN kabel tu ke dalam bilik dia orang untuk dapatkan internet.
So aktiviti menjual tu selalu ada. Apa yang berlaku adalah waktu saya tahun kedua dekat universiti, saya berjumpa dengan seorang orang Eropah ni. Dipendekkan cerita, saya jumpa dia dekat business conference. Lepas tu dia cakap dia ada satu syarikat software dekat UK, dan saya pun rasa macam Peluang kedua. saya ada experience dalam benda ni. So saya cakap okay, boleh kita try. So dipendekkan cerita, saya bekerja waktu saya universiti, saya bekerja dengan satu syarikat agensi dekat UK, dekat Portsmouth, sebagai freelancer diorang, di mana saya dibayar duit pound. Untuk time tu saya tidak menjual, tapi saya buat website untuk diorang. So ini peluang kedua lah ni, dapat ke UK juga akhirnya. Betul. Tak dapat pergi UK, dapat duit dapat earn side income daripada dalam mata wang pound. So daripada situ saya rasa macam okay, sebenarnya kita boleh buat duit. Sebenarnya sebab saya bayangkan saya membesar bukan daripada family yang berbisnes. Bila orang start offer macam boleh tak saya bayar awak untuk buat benda ni, persepsi terhadap diri tu start berubah. Lagi saya cakap yang identiti ni sentiasa berubah. So dekat universiti, identiti saya berubah daripada sebenarnya boleh saja engkau buat duit. Sebab time tu bila dekat universiti saya start buat duit lebih daripada orang yang fresh grad. So identiti saya berubah, yang sebenarnya mungkin bisnes ni adalah satu laluan untuk engkau untuk explore potensi diri tu. So dekat situlah lepas habis, so dipendekkan cerita, lepas habis universiti tu, saya just officialkan, saya rasmikan benda yang saya buat daripada dalam bilik time tu dekat universiti untuk jadi benda yang kita tubuhkan satu entiti dekat Malaysia, kita start cari klien Malaysia. Tapi masih lagi bekerjasama dengan company yang di Betul. UK tadi. Betul. So itu permulaan macam mana Cik Fitri boleh memulakan bisnes. Tapi yang kita bicara kepada hari ini berkaitan dengan bisnes yang dibuat itulah, which is berkisar tentang IT. Okay? So kita nak tahu juga di IT ni luas. Okay? Dalam sisi yang manakah? Sisi yang manakah yang menjadi kepakaran dalam bisnes Cik Fitri ni, especially dalam Fix Collab sekarang ni, sebab untuk makluman adik-adik semua, tema kita pada sesi ataupun program Sembang STEM pada hari kali ini adalah UI UX. Apakah dia UI UX? Mungkin dia tak berkaitan dengan tajuk which is revolusi tanpa kod, tapi nama, walaupun tajuknya tidak berkaitan dengan apa yang saya sebutkan, tapi dia ada saling kaitan antara kedua-duanya. Jadi dekat sini kita akan minta Cik Fitri untuk kupas apakah dia UI UX ini dan bagaimanakah ia menjadi bisnes yang dibawa oleh Cik Fitri sekarang. Silakan. So apa yang bakal saya ceritakan ada baik dan buruknya. Okay. Saya alhamdulillah dapat bina satu bisnes bersama beberapa rakan menggunakan skill yang kita orang belajar sendiri, bukan skill yang diajar di universiti. So untuk pengetahuan adik-adik semua, saya tak ada background dalam bidang IT. Saya tak tahu macam mana nak program. Saya tak pernah pun tahu apa language programming. Even sampai sekarang, walaupun syarikat kita dibayar untuk bina perisian-perisian untuk syarikat besar, saya sendiri pun masih tak boleh tak boleh code, tak boleh program. Tapi saya still berjaya bina satu career dalam bidang. Terima kasih kepada satu konsep yang dipanggil revolusi approach tanpa kod. Kata Mak Salehnya no code development. So benda ni dipendekkan cerita, kita tahu yang sekarang ni semua syarikat-syarikat kat luar sana, diorang adalah software driven. Maksudnya dia punya bisnes tak boleh hidup tanpa adanya satu perisian. Kalau kita tengok Airbnb, kalau kita tengok Grab, semuanya
enablekan, dihidupkan dengan satu aplikasi yang pelanggan diguna dan bisnes tu guna untuk bagi value kepada pelanggan tu. Tapi tak ramai orang kat luar sana yang tahu macam mana nak program. So dekat sini waktu tahun dekat sini saya nampak demand yang sebenarnya semua orang nak ada software, semua orang nak ada aplikasi mobile, semua orang nak ada website yang boleh bagi sesetengah value, okay? Tapi kita orang semua tak ada skill tu. Okay. Tapi saya sebagai seorang businessman, saya nampak yang ada peluang dekat sini. Dan dekat situ saya terjumpa dengan satu konsepnya di mana sebenarnya ada banyak tool dekat luar sana yang membolehkan kita untuk bina perisian tanpa coding. Perisian ni bukan tertakluk pada satu perkara, bukan semestinya website saja. Dia merangkumi perisian yang lain jugalah, termasuk apps development sebagainya. Betul. Selalunya aplikasi mobile adalah benda yang pelanggan pakai. Tapi untuk bisnes, untuk perniagaan tersebut, selalunya ada satu lagi aplikasi yang korang tak nampak. Orang selalu panggil benda ni, diorang punya portal, di mana untuk dia tengok semua data pelanggan, data bakal pelanggan, data transaksi, semua benda. Benda ni yang menyebabkan diorang boleh operate dalam satu skala yang besar. Sebab kalau tak, bayangkan untuk saya berkomunikasi dengan awak, saya kena bagi kertas. Tapi sekarang ni awak just perlu log in, masuk ke dalam perisian ni dan awak boleh nampak dekat mana saya, apa yang saya perlu daripada awak. Okay. So, dipendekkan cerita, saya start dengan benda paling mudah, buat website. Kalau adik-adik nak tahu kat luar sana, sekarang ni semua orang boleh buat website. Sama ada awak tahu design ataupun awak tak tahu design, awak tak tahu bab coding, awak still boleh buat website. Cuma awak kena tahu apa tool tanpa kod yang awak paling boleh pakai. So dekat situ, saya pun nampak yang ni merupakan salah satu kelebihan aplikasi tanpa kod. Nombor satu, dia jimat masa. Selalunya aplikasi-aplikasi tanpa kod dia dah bagi benda tu. Dia dah bagi kontainer, dia dah bagi rangka yang Strukturnya dah ada. Struktur dah ada. Cuma perlukan sedikit kreativiti korang ataupun kalau tak korang, kawan korang untuk cantikkan benda tu. And then daripada bila kita buat benda tu, kita tak perlu spend masa yang panjang. Okey, baik. Jadi Cik Fitri, saya potong sikit. Okey, jadi bila saya sebut tentang UI UX tu tadi, okay, di manakah kedudukannya dalam konsep tanpa kod yang kita sebutkan ni, Cik Fitri? So UI UX duduk dari segi struktur tu. Yang korang kena faham adalah bila kita nak buat sesuatu perisian tu harus mudah digunakan. Dan UI UX adalah salah satu approach untuk bina satu perisian yang mudah digunakan. Okey, baik. Jadi sebelum kita ke program ni tadi, saya adalah beberapa hari lepas saya tengok tentang apa dia UI UX dan sebagainya kan, dan saya secara surface-nya saya boleh definisikan UI itu adalah user interface dan UX itu user experience kan. Okey, macam mana juga seperti apa yang Cik Fitri dah sebutkan tadi, apakah definisi ini memberikan makna dalam apa yang dibina oleh ataupun apa yang disebut oleh Cik Fitri tadi dari segi struktur dan sebagainya? So dekat sini datangnya value di mana orang nak bayar awak. Okay? Kalau saya bagi satu analogi, okay? Awak nak buka kedai, tapi kedai tu bila orang masuk, orang tak tahu dekat mana cashier dia, dekat mana saya nak bayar. Orang nak tahu, contoh saya masuk 7E, saya tahu kalau saya nak dapatkan air, dia dekat belakang. Kalau saya nak newspaper, dekat pintu. Tapi sekarang saya masuk kedai ni, saya tak tahu mana newspaper, mana air. Apa yang berlaku? Ini dalam konsep kedai online lah. Betul. Apa yang berlaku, saya akan keluar. Sebab tak nampak apa. Betul. So sekiranya kita ada approach UI UX yang betul, kita dapat bina satu kedai yang mudah untuk dipakai, dan bila kedai itu mudah dipakai, secara tidak langsung kedai itu akan jadi makin laku. So dekat situlah datangnya value UI UX ni dalam apa yang saya
cuba bincangkan. Maksudnya pembinaan interface of website tu tadi memberikan experience kepada customer tu punya pembelian. Okey, baik. Jadi kita dah kupas sedikit bagaimanakah perjalanan Cik Fitri dalam career bisnesnya sehingga dia masuk ke dalam bidang IT walaupun tanpa asas IT sedikit pun, coding dan sebagainya, tetapi dengan revolusi tanpa kod ini tadi boleh membuatkan satu career dibina atas dasar memudahkan ataupun memberikan nilai kepada customer kita ataupun orang yang bakal membeli dalam bisnes kita. Baik, jadi saya akan berehat sebentar untuk slot yang kedua ni untuk kita memberi peluang kepada iklan yang akan muncul sebentar lagi. Okey, kita akan kembali semula untuk slot yang ketiga dengan kupasan yang lebih menarik lagi. Kembali lagi selepas ini. Okey, baik adik-adik, kita dah dengar tadi perjalanan kisah Cik Fitri kita daripada universiti sehingga dia membuka bisnes yang pertama sehingga kini dengan tertubuhnya Fix Collab menawarkan bisnes ataupun servis yang berkaitan dengan IT, pembinaan perisian dan sebagainya. Baik, jadi sekarang ni kita nak kupas lebih lanjut lagi. Tadi in between ataupun di antara sesi ni tadi saya sempat berbicara sedikit dengan Cik Fitri tentang apakah kelebihan dan sebagainya, dan Cik Fitri juga ada menyebutkan dengan adanya revolusi tanpa kod ni tak perlu kita bina daripada scratch dan sebagainya. Salah satu yang paling ketara adalah menjimatkan kos dan mungkin mempercepatkan proses dan sebagainya kan. Tetapi saya nak tahu di sini Cik Fitri, kalau keadaan tu berlaku, which is memang dah berlaku pun, yang mana macam Cik Fitri katakan tadi di Eropah dan sebagainya, banyak SME ataupun syarikat kecil dah shift kepada no code punya
business structure ni kan. Jadi kita nak tahu bagaimanakah perjalanan dia ataupun future of the business ataupun future of this technology dalam 5 ke 10 tahun yang akan datang. Bagaimana? Silakan. Approach tanpa kod ni, mula-mula saya ingat dia adalah satu benda yang just hype, benda yang akan hilang. Tapi bila lama kelamaan, revolusi no code ni start daripada tahun 2018. Betapa lambatnya kita orang. Sebab kita orang baru sedar tahun ni yang sebenarnya demand untuk no code ni adalah sangat-sangat tinggi. Dan selalunya sekarang ni kita kena faham semua bisnes dah mula faham kepentingan perisian. Semua bisnes, pekerja-pekerja dia bukan dalam satu office. Dia ada pekerja di seluruh. So dia perlukan satu perisian untuk jaga dia punya pekerja. Tapi tak semua ada duit dan masa untuk buat benda tu. So apa yang berlaku sekarang adalah ramai syarikat-syarikat kecil guna approach no code, di mana sama ada dia hire, dia upah orang untuk buat solusi tanpa kod ataupun dia buat sendiri. In-house punya team. Betul. Bila buat sendiri, yes, dia akan ambil lebih banyak masa, tapi dari segi penjimatan kos dan wang, kita boleh cakap dia akan jimat banyak betul duit, dia akan cepat buat perisian tu dengan jangka masa yang cepat. So, apa yang akan berlaku adalah sekarang dia ada perisian untuk bantu small business dia. Dia dah boleh operate dengan skala yang lebih efektif. Secara tidak langsung, bisnes akan berkembang. Lama kelamaan, bila bisnes berkembang, dia akan perlukan satu perisian yang lebih besar. Dekat sini, kebanyakan orang rasa no code dah tak boleh diguna. Tapi sekarang, kebanyakan hampir semua no code punya solution kat luar sana boleh digunakan daripada syarikat tu 1 orang sampai syarikat tu 100 orang ataupun 1000 orang. So dah tak ada masalah scalability. Semua orang boleh pakai. Dan bila saya start nampak benda ni, saya sedar yang sebenarnya masa hadapan semua orang akan try buat melalui approach tanpa kod. Sebab lagi mudah, semua orang boleh buat, lagi murah. Maksudnya dekat sini Cik Fitri, the technology itself dia dah cukup matang. Kalau dulu dia ada limitation, now dia dalam macam mana skill sekalipun dia dah boleh serve service itu. Okey, baik. Jadi dekat sini Cik Fitri, kita nampak yang ada banyak peluang macam yang Cik Fitri sebutkan tadi. Tetapi macam mana dengan peluang adik-adik kita? Mungkin sebahagian sebelum ni ramai yang katakan kalau kita nak pergi kepada IT, semua orang kena belajar coding dan sebagainya. Okey. Kalau sekarang ni kita dah shift into no code structure ataupun business yang memerlukan no code. Okey. So di manakah kedudukan adik-adik kita yang mengambil bidang kod ni tadi? Apakah kepentingan mereka ni di masa akan datang kalau semua dah menggunakan no code punya strategi ni tadi? Faham? So dekat sini, adik-adik yang sedang belajar computer science, yang sedang ada plan nak ambil computer science atau programming, akan ada satu kelebihan. No code ni kalau awak faham, dia tak semestinya semua orang boleh buat. Sekiranya ada basic programming language, kita akan boleh ubah suai sedikit cara interaksi tu. Kita adalah doktor yang boleh ubah sikit ubat tu. So sebenarnya kalau programmer tu ada basic programming knowledge and then dia start belajar no code, dia akan jadi seorang programmer yang makin in demand. Sebab sekarang orang boleh hire dia untuk buat benda yang kalau tak dia kena hire 10 orang, tapi disebabkan awak ada no code punya expertise, saya just hire awak seorang. So dekat situ, sebagai seorang pemilik syarikat, saya ada insentif untuk bayar awak gaji yang lebih banyak daripada orang lain. So kalau awak ada skill no code ni ditambah dengan basic programming, awak akan jadi satu, saya boleh katakan sebab syarikat saya sendiri sekarang ni saya boleh bagi purata dalam 10 inquiry yang kita dapat, 7 daripada inquiry tu bersetuju nak approach guna no code disebabkan oleh penjimatan dari segi wang dan masa gitu. So sebenarnya kalau awak ada basic programming, ambil no code sebagai satu tambahan. I see. Okey.
Jadi kita nampak di sini adik-adik, kepada anda yang berminat untuk ke arah bidang IT dan sebagainya ni, dan berminat juga untuk dari segi pembinaan software, perisian dan sebagainya. Okey. Mempelajari coding ataupun ada background dalam programming dan sebagainya ni memberi nilai tambah kepada anda, walaupun dunia kita sekarang ni sedang berubah kepada no code punya segmen lah. Okey, tapi sekiranya anda ada coding basics, anda akan boleh buat lebih lagi daripada apa yang orang lain boleh buat. Okey, baik. Cik Fitri, kalau kita tengok, kalau no code ni, seperti yang Cik Fitri ada sebutkan tadi, semua orang boleh buat. Okey, tapi adakah kita nak menafikan yang adik-adik kita ni tak perlu ke arah bidang IT untuk buat benda tu? Kan? Di manakah mereka ni selain daripada boleh twist sedikit yang no code tadi tu untuk jadikan lebih advance mungkin, di manakah selain daripada itu memberikan kelebihan pada mereka? So salah satu kelebihan no code ni adalah sekarang designer. So anda kena faham, dalam industri saya ni ada dua jenis manusia, designer serta developer. Orang yang design, orang yang buat. Dia macam arkitek dengan kontraktor. Kontraktor buat, arkitek buat plan. Kontraktor tu engineer lah mungkin. Betul. No code membolehkan arkitek tu untuk buat rumah tu terus tanpa perlu cari kontraktor tu tadi. So sekiranya adik-adik kat luar sana minat design, dengan no code sekarang adik-adik ni dah ada satu kelebihan full package, di mana saya juga boleh design, saya juga boleh buat. Sebabkan no code ni tak perlukan saya untuk faham coding language. So kalau ada yang kat luar sana yang mungkin IT ni bukan minat saya, tapi saya minat design, bayangkan sekarang awak boleh pergi ke syarikat, pergi ke skill awak boleh cakap dengan orang, saya bukan saja saya boleh design, saya boleh buat benda ni sekali. And saya tidak langsung, syarikat akan nampak value dia tinggi sebab saya tak perlu hire dua orang untuk buat benda ni. So dekat situ ada satu demand yang besar untuk designer yang faham no code. Okey, baik. Jadi untuk adik-adik yang terinspire daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, okey, dan mungkin mereka berminat untuk memberi nilai tambah pada diri mereka, walaupun mereka tahu dengan adanya no code dia boleh buat lah, tapi untuk ada basic coding dan sebagainya, ke manakah hala tuju yang mungkin Cik Fitri boleh cadangkan pada adik-adik kita untuk mereka pergi selepas habis persekolahan? So kalau nak belajar no code, saya sendiri bukan orang yang ada background dalam bidang IT. Semua saya belajar daripada YouTube. Okay? Kalau nak tahu sama ada no code ni untuk anda ke tak, anda boleh cuba search dekat Google no code tools. Dekat situ dia akan bagi, kalau nak buat website ni tool dia, kalau nak buat mobile app ni tool dia, kalau nak buat syarikat punya sistem ni tool dia. Daripada situ kebanyakan adalah syarikat-syarikat ni yang best. Dia bagi free trial. So kita boleh rasa sendiri sama ada approach syarikat ni senang ke tak. Dan bila dah jumpa tu, bila rasa benda ni adalah something yang saya nak invest more time in, go all in. Nak kata nak pergi universiti ni, universiti tu, saya rasa tak. At the end of the day, dia berbalik kepada passion kita. Kalau kita minat, akan the how, bagaimana cara tu akan datang dengan sendiri. So adik-adik kat luar sana, kalau minat tu ada, apa yang saya boleh cakap sekarang, Malaysia punya demand for IT tinggi daripada orang luar negara. Kenapa? Sebab untuk upah orang Malaysia jauh lebih murah daripada upah orang Eropah, upah orang, dan skill output dia adalah sama. Cuba bayangkan sekarang ni, untuk anda bekerja dekat Eropah, gaji sebagai seorang web developer, basic web developer adalah £20,000 setahun. Kalau setahun atau sebulan? Tahun. Setahun, £20,000. So darab 6 adalah RM120,000. Gaji awak adalah hampir RM10,000 sebulan sebagai seorang junior. Junior di Malaysia, dalam konteks Malaysia. Kalau awak duduk dekat Malaysia lah. So the beauty about bidang IT adalah kebanyakan kerja sekarang adalah remote. Anda tak perlu datang ke office. Now sekarang anda dapat jimat, tak perlu pergi office semua. Dalam masa yang sama, anda bekerja dengan syarikat luar negara, dapat income luar negara,
And then kalau awak dibandingkan kalau awak kerja dekat Malaysia, kerja yang sama, income tu akan jadi jauh berbeza. So, tengok passion. Kalau passion tu ada, saya boleh bagi tahu demand sekarang tinggi, duit sekarang tinggi juga. Ada demand untuk aspek IT yang saya cakapkan ni. Okey, baik. Okey, Cik Fitri, kita dah sebut yang best je. Daripada awal tadi kita cerita pasal yang seronok je ke, pengalaman dan sebagainya. Sekarang ni kita nak tahu, walaupun no code revolusi no code ini satu perkara yang memudahkan banyak urusan lah, okey. Tetapi kita nak tahu juga apakah cabaran yang ada dalam industri ini, ataupun mungkin Cik Fitri boleh kongsikan apakah cabaran yang syarikat Cik Fitri sendiri hadapi dalam beberapa aspek. Mungkin boleh kongsikan. Nombor satu, saya boleh cakap trend dalam segi IT berubah dengan cepat. Dia adalah satu industri yang kalau anda tak berubah, syarikat baru akan replace anda. So, dalam bidang IT, dia bukan satu bidang industri yang boleh goyang kaki dan anggap macam okey kita dah selamat. Setiap hari ada teknologi baru, setiap hari ada trend baru. So tu dia punya satu cabaran lah. Nombor dua, disebabkan no code approach no code ni semakin jadi mainstream, akan lebih banyak competition. Akan sangat mudah untuk orang lain sekarang untuk offer benda yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Sebab saya ada tool yang membolehkan saya buat. Semua orang boleh akses. Betul. So, tu adalah dua cabaran yang kalau ada banyak lagi cabaran kecil-kecil, tapi saya boleh kata kalau nak dive deep inilah dua cabaran yang anda kena tahu. Dia bukan satu industri yang contoh construction. Kalau anda buat bangunan, anda kena ada 50 tahun experience. Untuk orang baru masuk sangat susah. Tapi sekarang, with no code approach, adik-adik yang ada passion dah boleh bina. Sekarang pun boleh start. Sekarang pun boleh start. So, tu cabaran industri inilah. Tapi ada positive side-nya, which is macam Cik Fitri katakan tadi, kalau adik-adik ada yang minat, sekarang pun boleh mula. Betul. Okey. So, kita nak tahu kebiasaannya lah dalam bidang, sebelum ni kita banyak berbicara tentang engineering dan sebagainya. Sekarang ni kita bercakap lebih kepada IT. Saya nak tahu bagaimana penglibatan golongan wanita dalam industri ni. Adakah dia sesuai ataupun adakah ada kelebihan di sana? Mungkin boleh Cik Fitri kongsikan. Dalam bidang IT, saya boleh katakan tak ada diskriminasi lelaki wanita disebabkan selalunya nature of work dia, anda bekerja secara remote dan orang tak kisah pun sama ada lelaki ataupun wanita, disebabkan apa benda yang dia kisah adalah end result, output dia jadi. So, demand untuk orang wanita ada dalam bidang IT. Saya tak cakap yang IT ni hanya untuk lelaki. Walaupun sekarang ni kalau kita tengok, jarang kita jumpa koder wanita. Tapi at the end of the day, saya akan nampak yang golongan wanita akan start menceburi bidang ni disebabkan adalah satu kelebihan bekerja daripada rumah. Nombor dua, kalau kita tengok, kalau kita bagi servis kita untuk company luar negara, income tu lebih banyak. Tapi saya nak tahu juga, selalunya wanita ni sinonim dengan kreativiti dan sebagainya. Dan sekarang kita berbicara tentang user experience yang mana melibatkan design, banyaknya design. Okey. Adakah itu memberi kelebihan kepada pelajar-pelajar perempuan ataupun golongan wanita untuk berada dalam industri ini? Betul. Dari segi aspek positioning dia sendiri, kalau agensi, kalau awak bina satu bisnes yang di mana awak bagi tahu yang saya ni, team saya adalah semua golongan wanita, dia akan jadi satu positioning yang unik. So ada demand dekat situ. So kalau pelajar-pelajar wanita kat luar sana yang rasa macam saya punya creative side tu ada, nak explore dalam bidang IT, saya boleh kata gunakan benda tu sebagai satu unique positioning di mana syarikat ni semua wanita yang buat. Saya bukan nak bermaksud gender bias ke apa, tapi gunakan benda tu sebagai satu kelebihan disebabkan industri ni didominasi oleh syarikat orang-orang lelaki. So I see. Okey, baik.
Jadi saya rasa banyak soalan yang saya dah kupas yang kita pun dah dengar daripada Cik Fitri sendiri. Okey, kita akan pergi kepada slot yang keempat ataupun slot yang terakhir. Bagaimana Cik Fitri boleh kongsikan tips dan triks lah untuk adik-adik kita ni dalam mencuburi bidang ini di masa akan datang. Tapi untuk tu kita berehat sebentar dulu dan bagi peluang kepada komersial yang akan dipertontonkan sebentar lagi. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Baik, kembali lagi kita dalam rancangan Sembang STEM bersama dengan panelis kita Encik Fitri daripada Fix Collab yang bersama-sama pada hari ini mengupas tentang revolusi no code. Okey, untuk adik-adik semua kita dah bercakap tentang bagaimanakah penggunaan no code ini membantu memudahkan kehidupan dan memberi nilai tambah kepada bisnes dan sebagainya, dan bagaimana peluang dalam revolusi no code ini boleh memberikan satu nilai tambah kepada adik-adik, especially yang ada basic coding dan sebagainya, dan juga bagaimanakah peluang ini membolehkan adik-adik semua kalau berminat nak mula sekarang pun boleh. Okey, sekarang ni untuk slot yang terakhir kita nak dengarlah sedikit cadangan ataupun nasihat daripada Encik Fitri kita untuk adik-adik kita yang berada di bangku persekolahan sekarang ini, kan. Okey, mereka ni macam yalah, kita dulu pun ambil bidang sains dan sebagainya, ataupun mungkin adik-adik kita ada sebahagiannya yang bukan dalam aliran sains ataupun aliran yang lain. Okey, saya nak tahulah daripada Cik Fitri sendiri, apakah subjek yang dekat dengan bidang ini, ataupun kalau tidak ada subjek yang berkaitan untuk adik-adik yang bukan dalam aliran yang tertentu, apakah yang boleh dibuat sekarang untuk mereka bermula untuk ke arah bidang ini di masa akan datang? Soalan yang sangat baik. Dari segi subjek, pendapat saya sendiri, asalkan adik-adik boleh berfikir secara, orang cakap critical thinking. Sebab bayangkan kalau kita nak buat satu fungsi ni, dalam development, dari segi coding dia ada berbagai cara untuk kita buat benda yang sama. Macam nak masak telur, ada banyak cara. So, sekiranya kita ada skill berfikir secara kreatif, sebab salah satu cabaran industri ni adalah kalau kita nak buat satu benda ni, first try takkan jadi. So, kita kena cari jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat. Itu adalah beauty dalam coding, itu adalah beauty dalam benda yang kita orang buat. Tapi kalau kita tak ada ability untuk berfikir secara kreatif, kita tak resourceful, agak sukar untuk kita akan rasa discouraged the first time kita hit roadblock. Bila kita rasa macam, oh dah tak boleh buat, okey dah. Dan dekat situ kita tahu yang passion awak tak ada. So the key is be resourceful lah. Betul.
Kalau kita boleh berfikir secara kreatif, kita tahu yang okey, mungkin ni tak berfungsi, saya akan cari jalan lain. Disebabkan awak fikir saya akan cari jalan lain tu, skill tu yang akan membantu awak untuk jadi seorang yang berjaya dalam bidang ni. Okey, baik. Jadi katakanlah adik-adik kita yang mendengar ni, menonton sekarang ni, ada yang berminat dan sebagainya. Bagaimanakah mereka nak bermula sekarang ni? Dalam kapasiti dia sebagai students ni kan, nak berjinak-jinak. Macam mana nak mula? So nombor satu, anda kena, adik-adik kat luar sana kalau berminat, anda kena cari cabang mana dalam IT yang awak nak. IT ni sangat besar. Dari segi design dia ke, nak design maksudnya buat UX, buat UI, ataupun nak segi development dia. Kalau development pula, okay, kita adalah orang yang buat selalunya dalam tradisional ni akan buat kod tu lah. Dalam coding tu, aspek apa yang kita nak buat, niche apa, like kita nak buat mobile application ke, kita nak buat website ke, kita nak buat e-commerce ke, ada banyak. So bila benda tu, awak dah jumpa benda tu, kat situ awak boleh start cari apakah solution no code untuk buat benda yang awak nak buat tu. Dekat sini saya boleh beritahu, YouTube ada pelbagai resource untuk yang boleh ajar awak macam mana kita boleh buat benda yang awak nak buat ni menggunakan solution no code yang ada. Dan berita baik dia, kebanyakan solution ni ada free account. Maksudnya awak boleh register, test dulu, rasa benda ni sangat mudah digunakan, explore. Jadi makin dalam benda tu. Dan disebabkan kebanyakan solution ni adalah still agak baru, sekiranya awak adalah orang yang faham solution tu, awak akan dicari oleh ramai orang. Orang akan cari, saya nak cari orang yang pandai guna solution ni. So, maksudnya ada specific solution yang mungkin klien akan pilih. Betul. Kebanyakan klien dekat Malaysia, trend ni belum ada lagi. Dekat luar negara, dia dah start cari orang yang ada no code untuk specific tool yang diorang nak. Macam engineer lah. Kalau saya nak cari inspector, saya nak cari orang yang ada lesen ni supaya dia boleh datang and then buat kerja yang saya nak dia buat. Sama juga. Okay. Baik, Syed Saiful, saya rasa sepanjang hampir mungkin sejam kot kita punya perbincangan ni kan. Saya rasa ni satu soalan yang terakhir lah, which is yang mendengar pun adik-adik kita kan. Kita nak mereka ni terinspirasi daripada kisah Cik Fitri sendiri, dan mungkin daripada apa yang Cik Fitri sampaikan ni ada menjentik hati sebahagian daripada adik-adik kita ni untuk mereka berusaha lebih keras sekarang supaya mereka boleh mengikut jejak langkah Cik Fitri di masa akan datang. Jadi yang terakhir sekali, apakah cadangan ataupun apakah nasihat yang nak diberikan secara rumusannya kepada adik-adik kita? Kalau ada satu nasihat yang saya boleh bagi tahu, tak ada kena-mengena dengan bidang no code, tapi jangan fixkan identiti diri tu. Jangan jadi orang yang macam, okay, saya besar, saya nak jadi doktor, so apa benda yang saya buat kena align dengan doktor. Dunia ni berubah dengan cepat. Saya tak ada niat nak buat bidang IT. Tapi sekarang rezeki saya datang daripada bidang IT. Pun saya suka sebab challenges dia, apa yang saya kena fikir untuk buat solution yang sama. Saya suka bab tu. Tapi saya tak pernah terdetik membesar nak jadi orang yang buka syarikat IT. Tapi saya tahu disebabkan saya pindah sekolah-sekolah, saya faham yang identiti ni makin lama makin berubah dan kita hanya perlu pergi dekat mana hati tu nak. Kalau hati tu rasa macam minat benda ni, kita tak akan rasa macam benda tu kerja. Kita akan baca, kita akan improvekan skill kita, and the next thing we know, orang sanggup bayar banyak duit untuk skill yang kita ada. So saya punya nasihat adalah jangan set siapa identiti diri tu, sentiasa cari. Takkan ada satu masa yang saya rasa adik-adik akan rasa okay, ni diri saya. Even orang yang dekat atas sana yang dah dapat apa yang dia nak, dia still rasa macam betul ke? Apa lagi potensi diri yang ada? So tu saya punya nasihat. Cari potensi diri, jangan set yang okay, saya nak jadi ni je. Jangan rigid pada apa yang kita dah. Bidang IT dah bagi tahu dekat dunia ni sebenarnya apa yang kau nak buat dah ada solution dia. So sama juga dengan bidang-bidang lain kat luar sana. Asalkan ada niat, passion tu ada, cara nak sampai kat situ guarantee ada. Baik.
Terima kasih Cik Fitri. Saya rasa sesi pada hari ini sangat memberi inspirasi dan Cik Fitri pun saya kira masih muda lagi, yang mana pada adik-adik semua dekat dia punya experience itu mungkin boleh diaplikasikan oleh adik-adik semua, dan saya harapkan untuk sesi pada hari ini, untuk sembang STEM kita pada kali ini memberikan inspirasi kepada adik-adik dan juga motivasi untuk membuat ataupun berusaha dengan lebih keras lagi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Fitri kerana kesudian untuk menjadi panelis dalam program Sembang STEM kita pada kali ini. Diharapkan semua yang disampaikan oleh Encik Fitri memberi inspirasi kepada adik-adik lah. Dan terima kasih juga kepada penaja tempat kita ataupun penaja lokasi kita pada hari ini, iaitu CDC Cafe, dan untuk kopi yang sedap ni, okey. Dan untuk adik-adik yang ada passion ataupun berminat untuk tahu lebih lanjut lagi, saya rasa boleh hubungi Cik Fitri di Fix Collab mungkin. Mungkin daripada websitenya boleh drop email dan sebagainya untuk tanya apa-apa yang lebih lanjut. Dan pada adik-adik yang mungkin berkesempatan ke Cyberjaya, bolehlah datang ke CDC Cafe ni untuk merasai kopi yang sedap ni. Okey. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Encik Fitri, dan terima kasih juga kepada adik-adik dan juga semua penonton yang menonton sesi pada hari ini. Diharapkan segala yang baik dapat kita aplikasikan di masa akan datang. Jadi untuk itu terima kasih saya ucapkan daripada saya, Izwan. Assalamualaikum. In the number 67.3, the digit 7 is in the tens place. True or false? How many legs do 6 grasshoppers have? 2 hours before midnight is 2 p.m. True or false? 65 and 310 is equal to 393, 955, 978 is an even number. 56 days is equal to How many legs do 9 spiders have? what sort of triangle is this? The angle in the figure is greater than 25 degrees.